Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi, selamat sejahtera. Pada hari ini, Sains tingkatan 1, kelas yang bersama-sama dengan saya pada hari ini adalah kelas 1E. Untuk tajuk pembiakan tumbuhan. Okey, saya harap pelajar-pelajar dapatlah melihat paparan yang telah dikongsikan untuk slideshow dia punya ni. Paparan ini adalah paparan yang diambil daripada buku teks sahaja boleh merujuk buku teks nanti. Okey. So kita terus mulakan. Okey, yang pertama sekali adalah pembiakan tumbuhan. Okey, pembiakan tumbuhan. So kita akan tengok dekat sini dia kata seperti benda hidup lain, tumbuhan juga perlu membiak. Okey. Nanti saya sekejap. Ada pen ni. Okey. Seperti mana tumbuhan yang lain ataupun benda hidup yang lain, yang ini perlu membiaklah. Tumbuhan juga perlu membiaklah. Besar sikit. Saya dah besarkan sedikit paparan tu. Mungkin dalam handset dia kena tunggu sikit. Dia tunggu beberapa saat baru dia jalan dia punya ataupun show dia punya pen ke apa ke baru muncul dia lambat sikit. Okey, perlu juga membiak supaya kita perlu memastikan kelangsungan hidup sesuatu spesies tersebut. Satu spesies tersebut dia nak kelangsungan hidup ni bermaksud dia ada pewaris dia. Tumbuhan juga tidak terkecuali lah. Okey. Tumbuhan juga tidak kecuali. Kita boleh tengok gambar ini. Gambar rajah ini. Gambar rajah ini berkaitan dengan dua jenis pokok. Dua pokok lah. Yang satu tu dia kata saya berbuah untuk mengelakkan keturunan saya pupus. Okey. Nasib baik dia berbuah lah. Dia kata lega lah. Kita macam buah membelama kan. Buah rambutan ke, buah durian ke, dia punya biji dia tu. Biji tu ada pada buah dia lah. Biji dia tu kita jadikan dia pokok yang baru. Okay. So kalau yang kawan dia ni, dia tak ada buah. Dia kata, kalau saya tidak berbuah, habislah keturunan saya nanti. Tu kawan dia kata lah. Dia kata keturunan dia akan habis. Dia takut keturunan dia tak ada. Memanglah sebab dia punya cara percambahan biji benih dia melalui biji. Cara dia nak hidupkan anak pokok yang baru adalah melalui biji benih. So kalau tak berbuah, bermaksud tak adalah keturunannya. Itulah maksudnya. Kenapa kita nak cari kita punya warisan ataupun keturunan dia. Kalau tumbuhan melalui biji, ada macam-macam cara lagi lah. Dia ada anak pokok, sulur paut, macam-macam batang. Tapi ini disebabkan kita nak tumbuhan ni, kita pilih tumbuhan ni dululah, tumbuhan berbunga dulu. Okey, kita tengok struktur dulu. Supaya kita tahu bagaimana buah ke bunga ke tu boleh dihasilkan. So yang paling mudah di Malaysia ni, dulu banyak, sekarang tak tahu kenapa saya tak ada. Bunga raya. Dulu di sekolah kita pun banyak bunga raya. Sekarang saya nak cari bunga raya, nak tunjuk pada pelajar pun susah. Dah tak ada pula. Okey, kita tengok struktur bunga raya dulu. Kita besar, nanti saya besarkan paparan dia. Okey, mula-mula kita tengok yang atas ni. Okey, kat sini Okey, telah di zoomkan oleh dalam buku teks tu pun dah di zoomkan dengan cantik Okey, dia ada satu macam kalau kamu pegang benda tu, dia akan kuning dekat tangan kamu. Itu nama dia stamen. Benda ni nama dia benda ni nama dia stamen lah. Yang ini nama dia stamen. Okey. Stamen ni terdiri daripada enter dan juga filamen. Ini enter dan juga filamen. Ni enter dan filamen. So stamen ni adalah mewakili organ pembiakan jantan. Okey, dia organ pembiakan jantan. So nak tahu dia macam mana, tengok huruf belakang dia, M-E-N ni, man. Man ni maksudnya lelaki lah, man kan. Lelaki dewasa, M-E-N. Tu lelaki dewasa. So bila lelaki, maksudnya dia jantan lah. Dia tak panggil pokok ni lelaki, mana ada pokok lelaki.
Pokok jantan tu adalah okey, yang pertama kita kena ingat tu enter dan filamen. Bahagian sini, bahagian yang kuning-kuning ni, pada pokok bahagian yang warna kuning-kuning tu, kalau kamu pegang terlekat dah tu. Benda yang terlekat di tangan tu adalah nanti kita akan belajar yang lekat di tangan tu adalah mewakili butir bunga untuk gamit jantan nanti. Ini kita bagi fungsi ataupun struktur dia dulu. Okey, yang seterusnya kita nak belajar di manakah tempat perempuan dia punya niha lah, organ dia, bukan perempuan, betina. Okay, kita tengok dia ada silap sikit. Kalau silap niha kan, stigma ni dia bahagian atas ni. Stigma ni dia bahagian atas ni. Tu yang terbaik. Kalau tidak sama dah. Bila dia tunjuk dekat situ sama macam bahagian lelaki stigma. Yang atas tu stigma. Sebabnya nanti akan ada berlaku masuk kat dalam ni nanti. Tapi nantilah, belum kita belajar lagi. Okay, ini nak belajar struktur. Okay, atas tu nama dia stigma. Ni nama dia stigma ni. Okay, tu nama dia stigma. Okay, yang kedua, garisan ataupun batang panjang lembut kecil ni. Okay, batang lembut kecil tu, kita namakan dia stil. Ini nama dia stil. Ada senang je nak ingat ni, SSOO je. Kalau macam tadi stamen kan, ni SSOO. S ni S O O, nama pistil. Nanti saya ajar lah. Okey. Dah sepah pula dah, padam sikit. Okey. So bahagian dalam ni ada pen tak mau beri kerjasama pula kau punya ni. Sekejap sini ke? Belah situ. Okey. Selamat datang kepada pelajar yang baru hadir. Ada beberapa orang pelajar yang baru hadir tadi. Okey, sambung balik. SSOO tu ovari dengan ovule. Ovari dengan ovule lah. Okey, O tu adalah ovari dengan ovule. Ovari dah mau tulis pula. Ovari dengan ovari dengan ovule lah. Try tulis, tak mau tulis pula. Rupanya Apple Pencil tak charge. Langsung. Tapi tak apa. Boleh tunjuk juga. Ni. Saya boleh besarkan. Okey. Ini ovari. Jadi ovari dengan ovule ni mewakili gamit bagi betina lah. Struktur pembiakan bagi betina. So dia ada S, stigma, S lagi, stil, O, ovari, O, ovule. Okey. So nama dia akan jadi pistil. Tadi stamen, ini pistil. Men untuk perempuan, P ni, huruf P ni. Huruf P ni. Bila ni besar sangat. Okey, huruf P ni. P ni kita panggil dia perempuan. Perempuan, P lah mewakili perempuan, bukan dia perempuan So kita boleh kenali dia sebagai gamit betina. So pistil ni adalah organ pembiakan betina. Okey, tengok kat tepi tu. Pistil adalah organ pembiakan betina. Okey. Nampak? Okey, itu kita nak belajar mengenai struktur. So ada dua lagi struktur yang berfungsi pada bunga raya ni adalah ranggi. Ranggi ni kalau bahasa kita kelopak. Okey, kelopak ni warna-warni lah. Cantik-cantik lah kadang-kadang. Bukan bunga raya. Kalau bunga raya ada warna merah, ada warna putih, ada warna kuning kan. So dia berwarna-warni untuk tarik serangga. Okey. Kenapa? Organ ataupun ejen pendembungaannya adalah serangga. So nak menarik serangga tu dia mesti ada dua perkara. Satu menarik dengan warna, satu mesti ada manisan. Sebab tu kalau kamu buka pada kelopak dia, nampak macam ada titis air sikit-sikit tu kan. Itu kalau kamu sedut-sedut, rasa-rasa, itu rasanya manis. Bila rasanya manis, itu adalah manisan. Itu yang lebah ke apa suka. Itu yang lama-lama dia kumpul.
jadilah madu. Okey. Dia start dengan ranggi. Okey, sepal. Sepal ke sepal ke. Janji boleh ingat dah lah. Okey. Biasanya berwarna hijau dan berfungsi untuk melindungi bunga pada peringkat pucuk. Bunga ni bukannya terus-terus bunga apa ni. Bukan bunga apa ni. Okey. Selamat pagi. Bagus. Apa ni. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa? Kishore Kumar ke apa? Ini suara dia lah tadi. Kishore Kumar agaknya ya. Okey. So sepal ni masa dia kuncup tu dia pegang. Masa bunga tu masih lagi kuncup. Okey, ni sepal ni pegang sampai ya. Okey, lepas tu baru bunga tu kembang lah. Okey, lepas tu baru bunga tu kembang. Okey, tu sepal. So ada beberapa fungsinya tadi. Yang pertama sekali tadi enter dengan filamen, enter dan filamen. Kita panggil dia stamen. Stigma, stil, ovari dengan ovule kita panggil dia pistil, mewakili gamit betina. Tadi stamen mewakili gamit jantan. Ranggi, dia kelopak tu kita panggil ranggi, warna-warni, menarik perhatian. Sepal tu dah pegang, melindungi bunga lah, terutama pada waktu kuncup. Okey, so seterusnya pendebungaan. Kita tengok pendebungaan. Okey, dia ada dua. Dia macam manusia juga kan. Dua jenis bunga, iaitu bunga bisect, bisexual dengan bunga unisex. Unisex ni dua-dua boleh. Macam ni kan. Kalau kamu tengok, kalau pergi jalan-jalan kan, tengok-tengok ada toilet tu tau. Ada tulis situ unisex. Dia siapa yang perlu masuk? Cuba kamu jawab. Siapa yang boleh masuk? Dia tulis kat sini unisex. Kalau kamu tak boleh nak jawab, kamu ni kamu tulis tak apa dekat ni tu apa? Dekat chat tu. Kamu pergi toilet, tiba-tiba kamu pergi toilet dekat toilet, pintu toilet tu dia tulis unisex. Ada lelaki ke perempuan yang boleh masuk kan? Cuba bagi tahu. Cuba teka lah. Ataupun kalau ni type pun tak apa kalau malu kan. Apa dia malu pula. Dah lah kelas 1A je. Siapa yang boleh? Tu. Novril. Cakap dua-dua. Dua-dua boleh masuk. Lagi. Kishore Kumar pun tulis dua. Maksudnya dua-dua. Mana kawan-kawan yang lain tak nak cuba? Tandas unisex ni kalau kategori tandas lah. Kalau kategori tandas ni dua-dua tu boleh masuk. Macam tandas kat rumah. Boleh dua-dua masuk. Dia tak kisah. Ini itu tandas. Ini nak bagi pemahaman tu. Sebab bunga ni dua-dua ada. Dia macam mana ni? Bunga unisex ni. Bunga unisex ni ada kategori bunga jantan dengan kategori bunga betina. Dia dua-dua. Okey. Maksudnya unisex ni dia satu bunga tu, kalau kata satu bunga tu dia tak ada ovari. Dia ada stamen dengan enter je. Enter dengan filamen dia ada. Dia ada stamen je. Maksudnya dia ada stamen sahaja. Yang satu lagi bunga tak ada pula stamennya. Dia ada pistil je. Tu kategori unisex. Dia asing-asing. Okey. Bisect pula. Bisect ni dalam satu bunga tu dua-dua organ pembiakan ada. Okey. Dia macam kalau kita khunsa lah, kalau kita gelarkan dia jadi khunsa sebab dia dua organ pembiakan ada pada dia lah. Okey. Itu nama dia bisect. Okey, kebiasaannya bunga adalah bisect lah, dua-dua. Okey, cuma ada beberapa kategori yang bunga dia bukanlah cacat. Dia memang macam itulah kejadiannya. Ada bunga jantan, ada bunga betina. Okey, macam mana nak ni tapi boleh juga menghasilkan bunga yang baru. Tapi nanti kita akan belajar mengenai ejen pendebungaan lah. Okey.
So kita tengok contoh dulu. Okey, contoh antara beberapa pokok yang biasanya ada bunga jantan, ada bunga betina. Okey, ada bunga jantan, ada bunga betina. Dekat sini kita tulis pokok betik. Kalau pokok betik tu, pokok betik tu pokok jantan, sampai ke sudah lah. Kalau kamu tunggu, tak berbuah-buah. Kalau ditunggu, tak berbuah-buah lah. Sebabnya adalah pokok bunganya pokok jantan. Betik tu berbunga, bunga dia tu bunga jantan. Jadi dia tak akan berbuah. Yang berbuah hanya pokok betina saja. Itu pun yang betina ni, jikalau ada butir debunga singgah di stigma dia. Okay, nanti ada butir debunga yang singgah ke stigma. Kalau ada sini di atas ni, kalau ada stigma, nanti daripada bunga jantan ni ada lalat ke lebah ke ni lukis dulu dekat sini. Okey, lalat ke lebah ke. Okey, nampak agaknya terbang, dia bawa butir bunga terbang kan, dia terbang pergi dekat bunga betina ni. Butir bunga tu dia bawa pergi ke betina, baru boleh jadi buah ataupun bunga yang baru. Kalau jantan tak boleh buat apa-apa. Kalau buka semua pokok tu bunga dia jantan, tak boleh, tak berbuah lah sampai sudah lah tunggu. Tu orang yang ada orang panggil pokok jantan, pokok betina tu, dia akan tak berbuah kalau yang jantan. Pokok jagung, pokok jagung pun ada juga. Pokok jagung jantan, pokok jagung betina. Pokok jagung jantan, kalau kamu tanam, tengok terkeluar pokok kamu jantan je, tebang terus, tanam baru. Sebabnya kalau kamu tunggu, tak merasalah makan jagung tersebut. Sebabnya dia keluarkan bunga jantan. Kalau dia keluarkan bunga betina, harap-harap adalah butir bunga daripada bunga jantan tu pergi ke betina melalui ejen penebungaan. Serangga-serangga yang bawa, tak kira lah apa-apa jenis serangga bawa terbang, butir bunga tu halus-halus, kecil-kecil je, lekat kat bunga betina. Jadi boleh berbuah, boleh berbunga. Okey, itu kita namakan dia punya kategori ni lah. Apa tadi? Pendabungaan bunga bisek dengan bunga unisek. Okey. Yang seterusnya, okey, pendabungaan. Pendabungaan ni maksudnya macam mana bunga ni nak hasilkan bunga yang baru. Bunga ni boleh berbuah. Okey. Dia ada dua kategori. Okey, kita tengok sini jenis pendabungaan. Dia ada dua kategori. Yang pertama sekali adalah pendabungaan sendiri. Okey, pendabungaan sendiri. Pendabungaan sendiri ni daripada pokok yang sama. Okey, daripada pokok yang sama. Dia pendabungaan sendiri ni kan kita dah belajar tadi. Dekat sini. Okey. Boleh nampak lah. Ini kita dah zoom lah. Okey, gitulah. Pokok bunga ini bukan bunga tau. Ini dia punya tengah-tengah tu. Okey, ini tadi stamen sini. Stamen. Stamen ni kan saya cakap warna-warna kuning tadi kan. Dekat situ stamen, dia ada warna-warna kuning tu. Warna-warna kuning tu, yang butir-butir halus-halus, kalau kamu pegang pun dekat tangan kamu dia ada rasa halus-halus je. Warna kuning. Yang halus-halus warna kuning tu, kalau dia terkena ni, dia pergi kat stigma ni. Okay. Dia pergi pada stigma situ. Butir terbunga tu, yang ada dalamnya nanti ada gamit jantan. Boleh jatuh dekat sini. Boleh jatuh pergi sini. Nanti dia jatuh. Dia jantung dengan ni. Gamit jantan bertemu dengan gamit betina. Ovule. Baru hasilkan bunga ataupun buah. Sendiri boleh. Bunga yang sama pun boleh. Itu yang kita namakan pendabungaan sendiri. Bunga yang sama tadi dah kita belajar pada bunga raya tadi. Okay, yang kita belajar pada bunga raya tadi. Tengok balik bunga raya tu. Okay. Tengok Okay, nampak bunga raya tu balik. Saya zoomkan kat kawasan sini aja.
Patah balik. Okey. Okey, dekat yang kuning ni, yang bulat ni, yang bulat yang gambar rajah pada buku teks tu, kita dah tulis dah siap-siap. Kat kawasan sini. Okey, dekat kawasan yang dibulatkan tu kan. Okey, yang kawasan yang dibulatkan tu adalah stamen. Stamen tu ada butir bunga halus-halus warna kuning. Okey, ni bunga yang sama ni, satu kelopak bunga yang sama je ni. Lepas tu yang butir bunga halus-halus tu diterbangkan oleh serangga. Okey, diterbangkan oleh serangga pergi dekat sini. So butir bunga yang halus tu, butir bunga yang halus tu nanti dia akan masuk dalam ni. Dia akan masuk dalam ni lah. Katakan butir bunga dia masuk lah. Dia akan masuk ke dalam tu. Masuk butir bunga yang halus tu, dia masuk dalam tu. Sampailah dia jumpa dengan ovule ni. Sampailah dia jumpa dekat ni. Masuk sini, sampailah dia jumpa kat sini. Okey, dia masuk situ. Sampai dia jumpa situ. Kalau dia dapat jumpa situ, dapatlah bunga ataupun buah yang baru. Tu, walaupun pada kelopak yang sama. Itu nama dia pendebungaan sendiri. Kalau pokok yang sama, okey, kita tengok balik bawah ni. Okey, ada bunga satu, bunga dua. Okey, tengok sini bunga satu, bunga dua. Jangan buat kejutan. Terperanjat pakai ni earphone ni. Kalau pakai speaker ke tak terkejut sangat. Ni pakai earphone dia terperanjat. Okey, bunga satu ke bunga dua pun boleh juga. Stamen daripada bunga satu pergi ke bunga dua. Lalat bawa, lalat yang bawa pergi terbang. Terbang di sini, jumpa dekat stigma. Stigma butir bunga jantan tu masuk kat stigma, jumpa dengan ovule dekat dalam bunga tu, dapat bunga baru. Ini kalau tak jadi apa-apa, yang bunga satu tu kalau tak disenyawakan, tak ada siapa nak pergi, dia mati. Yang ini dapat bunga baru nanti. Yang nombor dua, kalau ada stamen pergi tu namanya, kalau dalam satu pokok yang sama, namanya pendebungaan sendiri. Pendebungaan sendiri ni ada dua kategori. Satu bunga yang sama, satu lagi bunga satu, bunga dua, pokok sama. Okey. Yang satu lagi kategori adalah pendebungaan kacuk. Maksudnya pokok lain-lain. Pokok lain. Maksudnya pokok bunga raya. Jangan pokok bunga ros, bunga raya. Tak mau tipu tu. Pokok bunga apa? Pokok bunga orkid dengan pokok bunga raya. Tak boleh. Dia mesti pokok yang sama. Cuma pokok lain-lain. Pokok bunga raya satu, pokok bunga raya dua. Ataupun pokok bunga raya A. Pokok bunga raya A dengan pokok bunga raya B. Bunga dia ni, yang dekat sini ni, dah tulis kat sini, ada butir bunga. Butir bunga daripada stamen tadi. Lalat bawa, lalat ke serangga ke lebah ke tebuan ke bawa, pergi jumpa dekat bunga ni. Dapatlah hasilnya. Bunga yang baru atau buah yang baru. Nanti kalau bunga tu jenis buah, dia akan dapat buah lah. Okey. Kalau ni pergi B pergi A pun boleh bunganya. So ini nama dia pokok lain-lain. Pokok jenis sama tapi pokok lain. Jenis sama. Kalau jenis ni tak boleh kacuk. Jenis lain pokok bunga raya, bunga ros tak boleh. Dia bunga raya je. Okey. Jadi nama dia pendebungaan kacuk. So jenis pendebungaan ada dua, pendebungaan sendiri satu, pendebungaan kacuk satu. Okey, itu. Dia ada bagusnya. Ada yang bagusnya. Kenapa ni? Nanti kita belajar ni. Kenapa bagusnya? Ejen penebungaan. Dah saya cakap tadi, serangga antara salah satunya. Lupa nak sebut rama-rama boleh. Dia macam-macam boleh. Ejen penebungaan ni yang membawa gamet tu. Gamet jantan tu. Dia terbang. Dibawa oleh siapa? Dibawa oleh serangga. Dibawa oleh burung. Dibawa oleh angin. Boleh. Itu nama dia ejen pendebungaan. Itu nama dia ejen pendebungaan. Okay, kita tengok kalau kategori dia. Ini dia. Siapakah ejen-ejen pendebungaan ni? Okey. Ejen-ejen pendebungaan adalah haiwan dan serangga. Haiwan dan serangga.
Contoh kat sini burung, nampak tu. Dekat sini ada rama-rama. Macam-macam lah yang boleh, bukan demo je, banyak lagi. Tapi biasanya haiwan dan serangga ni suka macam mana? Okey. Suka bunga kategori apa? Kita nak kena tahu juga. Okey, butir bunga biasanya melekat pada paruh atau badan haiwan. Sebab dia makan manisan ni. Kalau macam burung ni, dia pergi manisan-manisan sini. Tengok burung ni. Dia suka manisan kat sini. Nanti dia pergi hinggap dekat manisan dekat tepi sini pak. Okey, jadi bila dia pergi ke tepi tu pula, dapatlah sangkut butir bunga jantan tu pergi ke bunga yang satu lagi. Dapat lagi persenyawaan. Macam tu lah kaedah. Okey. Ataupun hinggap dekat kaki. Hinggap kat kaki ke badan ke kan. Melekat pada kaki ke. Apakah ciri-ciri haiwan dan serangga ni suka bunga macam mana? Okey. Kalau jenis burung, ni haiwan dengan serangga ni, dia suka ranggi besar. Ranggi yang besar. Dia suka ranggi yang besar. Dan juga warna-warni. Sebabnya nanti bila dia sedut manisan tu, tak adalah bunga tu jatuh. Bunga tu tetap kekal. Lepas tu dia mempunyai nektar. Nektar ni manisan. Kita panggil dia manisan tu nektar lah. Dalam sains kita panggil dia nektar. Okey. Nektar lah. Dan berbau harum. Kalau bunga tu wangi lagi seronok lah. Contoh-contohnya dia kata yang suka ni adalah durian. Durian, rambutan, betik, bunga raya, bunga matahari, bunga ros. Ini antara contoh-contoh yang sangat disukai. Okey, yang sangat disukai oleh serangga dan juga haiwan. Okey, yang kedua pula, angin. Ni. Okey, angin. Angin ni kalau budak ni tiup pun boleh. Nampak tu? Budak tu tiup dan berdekatan dengan bunga yang lain. Dia tiup singgahlah butir bunga jantan tu pada stigma. Jadi dapatlah bunga yang baru. Okey, angin ni dia punya butir bunga tu dia mesti kecil. Dia tak boleh ni, dia mesti ringan. Ni butir bunga yang ringan. Dia boleh cuma yang ringan saja. Untuk angin. Kalau dia besar, angin tak boleh nak tiup. Lepas tu biasanya berwarna putih. Yang kalau tengok budak ni pun tiup adalah butir bunga yang berwarna putih. Budak tu tiup lah. Stigma yang panjang dan berbulu, butir bunga yang banyak, kecil, licin dan ringan, filamen dan stil yang panjang. Contoh bunganya jagung, rumput dan juga padi. Tu jenis bunga-bunga yang sesuai dengan angin. Okey. Yang seterusnya dia bagi contoh saja, tak kena kecil balik. Tak nampak. Dua je dia bagi. Okey. Seterusnya kelebihan dia. Kenapa kena kacuk? Bagus ni kacuk ni tadi kan pokok lain ke pokok lain kan. Dia bukan pokok sendiri pendebungaan kacuk. Bukan pendebungaan sendiri tau. Pendebungaan kacuk ni. Daripada pokok A pergi ke pokok B. Apakah kelebihan yang diperolehi? Okey, kita tengok bawah ni. Kelebihan pendebungaan kacuk. Kenapa orang suka, ataupun kalau istilahnya yang paling mudah sekali adalah durian kan, durian kahwin. Apa durian kahwin tu yang sebenarnya? Durian tu telah dikacukkan. Okey, daripada sini pergi sini. Dikacukkan. Kenapa nak dikacukkan? Durian lebih tahan lama, lebih tahan penyakit. Okey, lebih sedap. Okey, lebih berkualiti. So kita tengoklah kenapa pendebungaan kacuk. Sebabnya dia kata pokok lebih sihat. Lebih sihat, tahan lama, air banyak ke apa ke, tak kisah banjir ke apa ke, pokok boleh tahan lagi. Tanah kering ke apa ke, dia okey. Ikut kesesuaian persekitaran, dia okey. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, tanaman mempunyai variety baru. Variety baru ni maksudnya kita ambil yang isi kuning campur isi kuning, warna cantik, rasa tak sedap. Isi putih, sedap, warna tak menarik, kita kacuk dua-dua. Dapat kuning cantik dan isi sedap. Itu nama kacuk lah. Variety baru. Itu nama dia variety baru.
kita cuba kacukkan biji benih lebih berkualiti. Nanti dah pokok tu dah hidup, dia dapat biji-biji benih yang baru. Biji benih yang baru tu yang berkualiti. Yang tertanam durian antara contoh yang paling baik sekali lah. Banyak dah orang kacuk. Dah nama macam-macam lah. Dah nama Musang King lah. Dah nama IOI lah. Dulu saya dengar masa zaman saya dulu D24 ke namanya. Sekarang ni ya Allah dah macam-macam. Udang merah lah, Musang King lah, IOI lah. Semua sedap-sedap. Durian semua sedap. Okay, itu. Lepas tu pakuk baharu yang tahan. Daya tahan yang tinggi terhadap perosak dan juga penyakit. Dia tak ada, pokok ni tak ada manja sangat. Kalau sakit sikit ataupun kita kena jangkitan serangga, kulat ke apa ke, terus mati. Ada. Kalau kacuk ni dia lebih tahan lama lah. Itu adalah dia punya kelebihan untuk pendemungan kacuk. Okey, sampai sini sajalah untuk kelas kita pada hari ni kan. Sebab dah pukul 12. Nanti nak kena buat kerja. Tutorial setengah jam. Nanti saya bagilah dia punya tu senang je. Okey. Dia punya JPEG ataupun gambar yang biasa saya bagi tu lah. Untuk tugasan. Okey, itu saja untuk hari ini. Macam mungkin kita akan berjumpa lagi bila kelas yang akan datang lah. Okey. Ada soalan? Ada soalan ke tak ada soalan? Tak ada. Tak ada soalan katanya. Kalau nak masuk apa? Boleh nak masuk YouTube. Tapi kalau nak masuk YouTube muka macam ada hadir ada hadir Google Meet ke, boleh buka kamera. Nanti lambai-lambai. Terima kasih cikgu dah. Kita live lah. Okey, try buka kamera dulu untuk kita record kan. Kita try lah buka kamera. Siapa yang malu tak apalah. Yang ni tu okey lah. Okey. Mungkin lain kali cikgu buka kamera. Mungkin belajar perempuan mungkin susah sikit lah. Sebab dia macam-macam syaratnya kan. Kadang ada yang tak pakai tudung kalau Islam tu. Tengah-tengah baring lah ya. Ada tahu dibantai pakai seluar pendek je. Okey. Kalau ni sama-sama lah kita saja nak tengok. Lambat lagi sekolah. Dia kalau tengok, kalau dengar pada Menteri Pendidikan tu cakap, dia kata berkemungkinan bulan September. Terkejut saya. Saya ingatkan bulan Ogos. Dia kata berkemungkinan bulan September. Itu pun berkemungkinan. Aduh. Okey. Tak ada siapa berani buka kamera. Niha je yang berani. Dineshwar dengan Niha je. Kishore Kumar je. Yang lain tak mau okey, tak mau tak apa. Okey. Ternampak tu Kishore Kumar tu bagus tu nampak. Berani. Dia memang kena berani lah daripada sekarang ni, sebabnya teknik pembelajaran kamu sekarang ni dia macam ni pula dah. Saya pun terpaksa lah ikut apa yang kesesuaian ini yang terbaik untuk bersemuka macam ni. Nampak kamu? Kita buatlah macam ni okey, untuk penerangan Nabi Muhammad. Okeylah. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kita boleh tamatkan kelas kita pada hari ini. Okey, boleh live meeting. Kita jumpa lagi pada hari Jumaat. Okey, bye-bye. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Bye-bye macam tu. Betul macam itulah. Okey, terima kasih Okey, terima kasih cikgu. Jangan lupa tulis nama pada kehadiran Jangan lupa tulis nama